all, so how are you today? So me again in this channel. So apa khabar anda semua? Bila saya dah pakai pakaian macam ni, bagi Melayu saya cuma satu je. Jadi hari ni kita nak buat menu yang biasanya dimasak sempena-sempena bulan-bulan Syawal ataupun sempena bagi orang Muslim di Malaysia untuk menyambut Aidilfitri ataupun Hari Raya Aidilfitri. Jadi hari ni saya nak buat serunding, bukan serunding kelapa, tetapi kita nak buat serunding daging ataupun serunding daging sapi ataupun serunding daging lembu. So sebenarnya serunding daging lembu ni dia ada macam-macam version, tetapi this one adalah version saya dan rasa dia memang sedap. Ya, sebab tu saya nak tunjuk kepada anda, saya nak sharekan kepada anda sebab supaya anda dapat mencubanya di rumah. Dan dapat disediakan sempena-sempena nak menyambut Aidilfitri pada tahun ni. Boleh dimakan dengan biasanya dimakan dengan pulut, dimakan dengan lemang, tetapi hari ni kita makankan dia dengan pulut kuning sebab kat rumah nak buat lemang tu macam mana nak sediakan, nak kukus ke bakar ke, jadi ambil masa yang lama. So ni kita hanya tertumpu kepada menu kita iaitu menyiapkan serunding daging. Jadi saya makankan dia dengan pulut kuning ya. Pulut kuning ni memang famous lah dekat Malaysia, Singapura, di Indonesia dan juga di Thailand. So tanpa membuang masa, kalau nak tahu bagaimana saya menyediakan serunding daging saya, so stay tune dekat video saya ni daripada awal sampai akhir, okey? So daripada Johor ke Tanah Jawa, singgah sebentar di Portugal, semua menu yang sedap-sedap belaka hanya terdapat di channel Portu Jawa. So let's check it out this video. So look at this, one is the main ingredient, bahan-bahan yang kita perlukan pada hari ni. Nampak ni kita ada daging, this one is the beef meat, this one is the 1 kilo 1 kilo daging lembu. Kita nak masak apa ni dengan ada daging lembu ni? Today we want to make a serunding daging lembu ataupun in English they call beef serunding, my version Portu Jawa. So now let we check the ingredient, bahan-bahan dia, okay? Bila kita nak buat serunding daging, kita mesti kena ada daging lembu. This one is a daging lembu ataupun daging sapi 1 kilo 1 kilo. Kalau boleh yang bahagian tak ada dia punya dia punya lemak-lemak ni lemak ni pun saya dah buang. Jadi yang tidak mengandungi banyak lemak So kita boleh siap-siapkan dia, okay? And this one is a 1 pieces of Holland onion ataupun bawang Holland 1 biji. This one is a galanggal ataupun lengkuas 1 inci. And then this one is a halia ataupun ginger 1 inci. Dan 2 pieces of lemongrass ataupun serai 2 pieces. Satu kita akan blendkan sekali, kita potongkan. Yang satu ni kita akan geprekkan dia, okay? Ya, 1 kotak santan kelapa. This one is a 1 box of coconut milk 200 ml 200 ml. This one is a serbuk ketumbar yang telah kita blend dan telah kita sangrai ataupun kita fried toast. This one is a coriander powder, okay, after we toast it, okay, fried toast, okay. 1 tablespoon, 1 sudu makan. Fennel powder, this one is also we fried toast ataupun kita sangraikan juga. This one is a half tablespoon, setengah sudu makan. And this one is around 10 pieces of red pepper ataupun lada kering 10 biji kita potong, buang bijinya dan kita rendamkan, okay. We soak in the water, okay, hot water, okay. So it becomes soft and tender, dia akan lembut This one is our garlic 4 clove 4 biji garlic yang bawang putih Versi saya, my version Portu Jawa, so I letakkan around half cup of kerisik. This one is a coconut toast paste ataupun kerisik setengah cup Ya, untuk serunding daging saya letakkan this one is a 1 cup of jaggery sugar powder ataupun gula merah Tapi kalau anda tak ada gula merah, anda boleh letakkan gula Jawa ataupun gula Melaka. Tapi hari ni saya gunakan gula merah je supaya dia manis dan warna dia agak kegelap-gelapan Kalau ini, this one is a half tablespoon of turmeric powder serbuk kunyit dalam setengah sudu makan, okay. Ya, untuk aroma saya gunakan this one is a kaffir leaf ataupun limau purut, okay. Itu saja. So now let we cook. Mari kita masakkan kita punya serunding daging kita. Sekarang kita sediakan kita punya pressure cook kita. Kita masukkan daging kita ya. Tak payah dipotong-potong dulu, kita masukkan untuk kita pressure cookkan dia. And now we cover up. Nak pressure cookkan dia, okay. Kita hidupkan api, we switch on the stove. Pressure cookkan dia around half an hour setengah jam untuk dia soft and tender, okay. So we come back after setengah jam, after half an hour, okay. Ya, so ini daging yang telah kita rebuskan tadi. Saya dah potongkan sikit. So kita potongkan dia agak-agak sebab ni masih panas lagi So agak-agak 1 inci around 1 inci supaya dia punya serat-serat dia panjang macam tu lah Kalau nak panjang lagi, you potong lah berapa panjang you nak. Tapi biasa saya buat 1 inci lah Daging yang telah disejukkan, saya dah sejukkan sekejap. So kita siap-siapkan, okay. Kita kena siap-siapkan dia halus macam ni look like this, okay. Kena halus macam ni Okay, so sekarang saya tunjukkan macam mana kita nak siapkan dia, okay. Very simple kan. So now kita ambil daging ni, kita siapkan macam ni ya. Kita bukakan dia macam tu ya, daging kita.
So kita siapkan dia. Ambil sikit-sikit macam tu, kita siapkan dia. Ya. Kita siapkan dia, ambil sikit dulu. Lepas tu, dia dah tersiap macam ni, kita cari lagi cari lagi, bagi dia halus-halus sampai dia betul-betul halus like this. Okay. Ni, dia dah dicarikan halus nampak? Ya, and then do it all, kita buatkan semua sekali, okay. Ya, kita sambungkan terus untuk mencarikan dia, okay. Kena telaten lah, orang jauh kata kena telaten, kena rajinkan sikit Memang agak susah dia nak cari-carikan dia ambil masa Okay, also look at this. Ini adalah kita punya daging kita yang telah kita suir-suir, yang telah kita siapkan dia, kita cari-carikan dia. Ya. Nampak ni ya. Sekarang ni kita nak siapkan untuk bumbu-bumbu dia, untuk kita tumiskan kita punya serunding kita, okay. Now we want to blend the ingredient, bahan-bahan yang harus kita kisarkan. Ini adalah lada kering, this one is the red pepper. And this one is our onion, kita punya bawang. And this one is our garlic, kita punya bawang putih. Turmeric powder, kita punya serbuk kunyit kita. And this one is our gelanggal, ginger and lemongrass. Halia, lengkuas dan juga serai. This one is our fennel powder, serbuk jintan manis kita. And this one is serbuk ketumbar, kita punya coriander powder. And now we blend it together, kita kisarkan dia halus, okay. Okay, also now we pre-this oil, kita panaskan minyak. This is our grounded ingredient, bahan-bahan yang telah kita kisarkan. So kita sotekan So versi saya tumiskan Ada orang dia tak tumiskan dia gaulkan terus Tapi saya suka tumiskan dulu supaya dapat aroma, sebab kita menggunakan kerisi Kita saute it, okay. Sampai dia terbit minyak, sampai dia terbit bau okay, sampai dia betul-betul garing dan masak okay. So look at this, nampak dia dah agak kering ya. Dia dah terbit bau bau dia pun dah sedap okay. So kita masukkan kita punya kerisik kita, coconut toast paste ya. And we mixing kita adukkan, okay. Kita tumiskan dulu kita punya kerisik kita dengan paste kita ni supaya dia meresap, supaya dia sebati We mixing well around 2-3 minit dalam 2-3 minit nampak ni dia dah sebati bumbu dan kerisik telah sebati, aroma dia pun memang dah sedap. And in plain water air biasa, air tawar agak-agak dalam setengah cup around half cup. And then kita masukkan kita punya gula merah. This one is jaggery sugar powder masukkan. And this one is the lemongrass, kita punya serai kita. Ya, sedikit air asam jawa. Air asam jawa ni sikit je, dalam 1 sudu 2 sudu This one is optional, nak letak-letak, tak letak pun tak mengapa. Tapi kalau nak tahan lama, letaklah okay. This one is our coconut milk santan kelapa kita, tambahkan air sikit supaya cukup 1 cup 1 cup And we mixing kita adukkan, okay. Even kaffir leaf kita buah purut, kita potong-potong untuk aroma dia And we mixing And now we given our beef meat kita punya daging kita yang telah kita cari-carikan, yang telah kita siap. Now we add in, okay, kita masukkan, okay. Now we mixing kita adukkan merata, okay. Sebatikan dia, okay. Dia dah sebati it's mixing well, dia dah sebati. Memang dia agak berair sikit So kita kena masakkan dia dengan api yang kecil with a low heat fire. So we still stir fry it until it super dry sampai dia agak kering sampai dia jadi serunding lah okay. Memerlukan masa yang agak lama sikit ambil masa dalam around 40 minit ataupun 1 jam macam tu, okay. Now we add in this one is the salt, sikit garam, dan saya suka letakkan sedikit MSG untuk kick. This one is optional, kalau nak letak, tak letak pun tak apa So kita masukkan. So kita kacaukan merata. Now we cover up, kita tutupkan dia. Teruskan kita masakkan dia sampai dia kering, okay, sampai dia super dry. Okay, also look at this, nampak ni, dia dah super dry, nampak ni dah berderai, nampak tu. Dia dah masak dah kering So kita tutupkan api ya. Nampak ni, dia dah berderai, nampak tu.
Kita punya serunding daging kita. Ya, warna dia pun agak-agak coklat-coklat gelap. Memang dah sedap ni bagi sejuk dulu. Nanti dia akan berderai lagi Ni masih panas, kadang-kadang dia masih melekat-lekat sikit So kita akan hidangkan. So now ready to be served. Kita akan hidangkan. Tada, so ini dia kita punya serunding daging lembu ataupun in English they call beef serunding, my version Portu Jawa. So look at this, nampak ni dia super dry macam ni ya nampak ni dengan daging dia ya, masak kering ya, dan rasa dia memang sedap sangat tadi saya rasa ya. Jadi sempena-sempena nak menyambut Aidilfitri ni, biasa dia makan dengan lemang, tapi sebab belum raya tak ada nak lemang, so kita masakkan dengan pulut This one adalah pulut kuning, yellow glutinous rice, so kita makankan dengan pulut kuning. So now I zoom it for you, okay? Bless, O Lord, this food to my use and us to this service, and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi all, so look at this. Ini dia kita punya serunding daging lembu ataupun serunding daging sapi, nampak ni. Dia berketul-ketul ni. Dia berderai bukan berketul-ketul, berderai. Yang kita dah siap-siap tadi tu, dan rasa dia dan aroma dia memang sedap. Ini dah tak sabar nak makan. Jadi tanpa membuang masa, marilah kita rasa apa yang kita dah masak sehari suntuk nak menyiapkan serunding ni ni musim-musim raya je nak buat ni. Kalau tak raya tak mau buat penat beli je kat kedai So dia buat makan semua, kita rasa serunding kita dulu. Dia soft, smooth, dia licin, dia lembut. Rasa dia dah ada setting kat dalam ni, semua cukup. Manis cukup, lemak cukup, rempah-rempah pun cukup. You kena cuba kat rumah tau. So hari ni kita makankan dia dengan pulut kuning. So kita ambil sikit kita punya serunding daging ni, kita tumpukkan kat sini dan kita masukkan dekat mulut kita. Okey. Bagi yang tu Elio sempena-sempena tengah-tengah berpuasa pada hari ni, sabar. Tunggu raya, buat macam mana saya punya resepi ni. Confirm jadi, confirm sedap. Kalau suka jangan nak mengata pula belajar dengan cikgu ya. Nanti raya-raya kan tak ampun dosa tu kan. Jadi kalau dah buat jadi, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, support channel saya, okey? Dia punya pulut kuning ni memang dah soft, memang dah tender lah. Memang saya kalau masak pulut memang sedap bukan nak beli diri ya. Ditambah lagi dengan serunding ni. Ini kalau mak mertua lalu kat belakang ni tak perasan betapa khusyuknya, betapa sedapnya. Saya buat makan lagi. Saya buat satu kilo tu boleh dapat dalam satu bulan kecil tapi yang ni kita paparkan hanya satu pinggan je untuk tatapan anda semua. Okay, so macam mana, dah plan dah? Tahun ni mungkin kita dapat berayakan bagi orang-orang Muslim, dapat beraya, dapat berjalan-jalan dekat rumah sanak saudara, sebab tahun lepas kan tak dapat berjalan kan. Bazar Ramadan pun tahun ni ada kan. Jadi sediakanlah serunding daging ni, simpan boleh tahan seminggu Jadi kalau saudara mara datang boleh sediakan makan dengan pulut buat lemang makan dengan, kalau orang Jawa biasa makan dengan lepak pulut tu kan, yang saya tunjukkan dekat saya punya channel tu ya. Jadi rasanya sedap musim-musim raya ni macam-macam makanan berat-berat kena pantau juga tau. Jangan makan sembarangan. Nanti tak pasal-pasal masuk hospital pula, darah tinggi, kencing manis semua naik kena kontrol. Walaupun makanan sedap-sedap, kena kontrol kena ada limit juga banyakkan minum air masak, okey.
kepada anda semua, bagaimana dengan resepi saya pada hari ini? Nak cuba tak? Bagi yang tak tahu, yang tak pernah buat serunding daging ni, kalau cuba saya punya resepi ni confirm jadi. Tapi kena ikut betul-betul, kena teliti, kena rajin. Kalau daging tu you gunakan daging yang biasa punya, nak cari daging yang macam saya guna tadi tu, daging yang memang kurang dia punya serat. Kita pressure cookkan dia 20-25 minit, dia dah empuk, dia dah boleh disiap-siap. Tapi kalau anda menggunakan daging yang liat, at least kurang-kurangnya you kena pressure cookkan dia 40 minit ataupun 50 minit supaya dia setting kat situ dan senang untuk dicari-cari, disiap-siap dia. Tapi pastikan dalam keadaan yang sejuk, okay? So, sampai berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain resepi. Salam sayang daripada saya, Alexis Wandi Isam, untuk anda semua. Bye!